cross-sectional and longitudinal ataupun profile leveling and remarks. It will also have provision for one of the two possible systems by which the level of specified point are calculated. Namely, ataupun name rise and fall method, and secondly is the height of collimation method. So there are two methods, height of collimation method, and the second one rise and fall method. Okay, ni yang first one rise and fall method. So ini contoh, contoh bagaimana kita fly level biasa dari titik A ke stesen D. Saya cuba guna whiteboard ni macam dapat je. Boleh tak? Oh, dah ada dah sini, sorry. Pick new one. Sekejap Okay, saya cuba. Alright. Alright, kita start ini level biasa. Alright, ini level biasa. Alright, kita buat macam tu. And then ni setup pertama. Setup pertama. Mana pula ni hilang ni? Baik. Kenapa dia macam ni? Sorry. Cakap semula dia terlindung tadi. Alright, kita ada leveling equipment sini. Alright, kita sini kita ada ni setup yang pertama. Ini setup yang kedua. Ini level equipment lah. Alright. Ini A, ini saya kena buat mana tu? Apa? Lambat lah whiteboard ni. Saya guna ni apa nama? Sini terus. Macam ni. Okay, yang ini kolom backside, IS, foresight. Kalau kita buat dia punya ni, alright, kita ada level sini.
Alright. Saya cuba draw lah. Ini setup, ini adalah station A. Right. Jadi yang ini, so dia ada satu bridge ataupun kita punya, kita nak tahu point di sini. Jadi ini stuff yang kita lay ke bawah. Okay. Oh, ni salah ni. Ni salah ni Kita boleh sambung sini. Ya Allah, lebih. Oh, ya. Alright. Jadi ini point C, ini point B. Sini point B, atas ni. Sebab apa point B ni dia, kalau saya sebut sebelum ni my special case. And then dia ada, saya nak illustrate pergerakan staff according to the correspond to the leveling data into from the table ni lah. Alright, jadi daripada sini kita pindah alat right, sini, and then dia pergi sini. Ini point D. Jadi A, B, C and D. Maknanya ini alat setup yang pertama dan ini setup yang kedua. Dua kali setup instrumen untuk sampai ke destinasi. Kita ingat konsep kita kalau leveling mesti started at known point. So whereby backside akan jadi first reading. Jadi dalam kes ini A is a known level, known point. Dia adalah nilai ataupun titik yang kita dah ready. Dia punya value of height dia ni. Yang ni given. Contoh. Macam itulah. Jadi ini adalah first reading. Ini first reading. First reading. Ini first reading dia. Ni. Backside ni backside. Backside. Ya, faham. Jadi yang B ni kenapa nampak pelik? Sebab dia kita nak tahu height kat sini berapa value dia. Value apa? Value RL. Nanti tanya RL ni apa? RL reduce level yang kita measure daripada Pelabuhan Kelang. RL ni. Jadi kita nak tahu RLDA given 94.115. Maksud 94.115 ni macam ni. Ini titik A. Ini titik A. Contoh saya besarkan. Ini topografi. Ini A. Ini A. Kita tahu nilai dia berapa tadi? 94.115 kan. Maknanya 94.115 tu adalah jarak ni. Jarak tu M S L. Ini jarak ni. Inilah 94 tu. Kat sini. MSL ni dari Pelabuhan Kelang. Macam mana Pelabuhan Kelang sampai ke sini? Mana-mana tempat. Itulah cerita dia. Di semenanjung Malaysia, kita measure untuk mean sea level di Pelabuhan Kelang. Dari Pelabuhan Kelang tu, kita bina garisan maya MSL ni di tepi pantai tu, ada stesen dia tu, zero di situ. Daripada situlah kita bawa, kita reduce ke monumentation of benchmark di Pelabuhan Kelang, di Sambuai Daratan. Daripada Pelabuhan Kelang kita bawa one by one antara BM ke BM tu 3 km to 5 km. Banyak beribu benchmark ada di tepi jalan tu. Kita bawa ke Perlis, kita bawa ke pantai barat, kita bawa ke pantai timur, Terengganu, Pahang, Kelantan, kita bawa ke Johor. Ada banyak monumentation of BM. Jadi antara BM tu, value dia tu related, very precise, dikawal selia oleh Department of Geodesy di JUPAM. Maknanya tak boleh simply saja kalau rosak ataupun sengit kita sendiri-sendiri je bangunkan, tak boleh. Sebab nilai dia very precise. Gerak sikit, so
nilai dia dah tak betul. Jadi kita kena report pada Geodesy Department dan mereka akan hantar tim untuk betulkan balik kedudukan dengan nilai tu. Jadi seolah-olahnya macam itulah dalam kes ni contoh. Jadi seolah-olah 94.115 di section A ni seolah kalau dia katakan RL, so value dia given already di point A tu 94.115. Alright. Now kita nak kira berapa nilai RL di B di atas puncak ni, nilai RL di C, nilai RL di titik D. Yang mana jarak antara A, B, C, D ni tak kisahlah berapa pun. Kita tak kira dalam ini yang kita namakan fly level, level untuk ordinary operation yang biasa. Yang kita buat lab tu, itu dah aplikasi dia tu untuk menghasilkan sectional drawing ataupun plan cross set. Yang keduanya plan profile ataupun plan longitudinal drawing. Itu dah application dia dah. Tapi tak apa, ini nak tunjuk bagaimana nak kira, nak reduce the value of RL tu, reduce level lah. Jadi barat BS di sini and then kita ada point B. B ni kita nak tahu di sini dan kita letak dia terbalik, inverted staff. Jadi bila kita touch zero ke sini, kita biarkan dia membesar gantung dia, kita pegang dia sini, touch dia ke bawah. Okay, and then kita baca reading dia ni. Reading ni kita baca dan kita mesti letak minus. Macam kes ni. Kalau you jumpa nilai minus, maknanya itu staff diletak secara terbalik. Right? Mesti letak minus. And then, foresight. Okay, C ni ada dua kalau you perasan lah kan. Ada dua reading. Satu reading untuk foresight. Satu reading untuk backside. Yang ni kita panggil titik turning point ataupun change point. Turning point, titik pindah. Sebab dia ada dua reading. Tengok ni, point C. Ni point C kan? Ni point C ni. Ada dua. Ada satu reading dia FS, satu reading dia backside. Ni dua ni. Nampak Jadi, bila you baca backside di A, and then you turn teleskop to point B, kita nak tahu sini. Dan B ni kita consider sebagai reading intermediate side, pandangan antara backside and foresight. Ini foresight, ini foresight. Ini foresight. Okay. Ini foresight. Ini backside. Foresight ni dia alat dari setup 1. Backside bila alat pindah ke depan. So dalam satu row untuk C ada dua reading. Jadi jangan bertukar ni. You kena record nanti. Yang kes amali lab itu tak ada isu lah. Yang ni yang biasa. Alright. Jadi then tulis cantik je. Kat sini maknanya 0.663 and then you turn, you baca the second one point B, inverted staff sini you biar dia ke bawah, you dapat 0.841 tapi you kena letak minus. Negative 0.841 and then you alat masih lagi di sini, you baca point C. Point C dia letak di depan ni. Selepas you baca point C, you alih, you pindah alat. Jadi ayat ini yang kita namakan reading FS. You letak di kolom FS sebab inilah reading dia 0.939 di sini. And then selepas you baca ni, you pindah ke depan. Bila you pindah ke depan, nak bagi dia connect reading dia, value D dengan dari P dari A, so you kena baca di titik yang sama. Itu sebab dua reading ada pada C. Okay? Staff yang masih lagi di point C, so you pusing sahaja hala ke instrumen di setup yang kedua, and then you akan baca backside pula. Ini nilai backside dia 1.198. Ada dua reading untuk C. And then last kali point D di sini. 1.100. Ni. Ini foresight last reading. Dan ini kita akan kira lah RL dia berapa ni. Masing-masing. Ini pun nak kira RL dia berapa ni. Masing-masing ni. Ini pun nak tahu RL dia berapa ni. Masing-masing berapa RL dia. Kan? Macam tu. Jadi kalau guna RAS-M4, you terus prepare column RAS, satu prepare column 4. And then
distance and remark ni masing-masing dah ada lah. Kat situ distance ni kalau perlu untuk daripada dalam ni kita tak perlu buat pun. Okey. Jadi by kaedah ini, kaedah apa rise and fall ni, you just compare reading ni and then the second reading B. Dua ni dulu. First and second. You compare. Bila saya sebut compare, compare is minus. Maknanya yang ini dengan reading, ini kena minus. Kenapa minus? Formula. Tak boleh tambah. Memang kena tolak. Tolak first reading to second reading. Maknanya inilah first reading, ni second reading. Tolak dua tu. And then column rise and fall ni dah ready. Rise maknanya tambahlah. Fall, tolak. Okay. So jawapan dia 0.663 minus 0. Minus dia jangan tinggal. Minus dia jadi positif. Bila positif, so jawapan dia tu you letak di kolom rise. Kalau negatif, you letak di kolom fall. Tapi dalam kes ni, rise kan? Positif. Maknanya tolak. Jadi campurlah. 1.504. Betul? Okay. Jadi next, you compare B and C. B and C. You compare dua ni pula. Reading dia. Bila saya sebut compare, tolak lah. Ni dengan ni. Itu je formula dia. Jangan pula B ke D terus. B ke C. B ke C, yang mana C? Yang ini ke yang ni? Yang inilah yang foresight ni. Yang ini alat lain. Alat ke depan kan? Yang ini, yang foresight ni. Jangan ambil backside. You tolak dua ni. Yang depan ni. Jadi, tolak kosong. Jangan tinggal ni. Inverted staff tu sahaja dia letak nak bagi you keliru sebenarnya. Dia letak inverted staff. Kalau staff biasa kan cantik. Tapi ada tolak. Tolak mana you kan ambil kira. Ni dah tolak tu. Tolak 0.841. Tolak lagi dengan 0.939. Jadi tolak lah. Tolak fall lah. Tu letak ada kolom fall ni. Tahu? Tolak 0.841. Tolak 0.939. Mesti dapat tolak 1.780. Walaupun dah ada tolak kat depan. You jangan letak. Sebab dia dah di kolom fall. Dah tolak dah. Faham Yes. Boleh tanya, kenapa tak ambil backside? Backside mana? Yang kenapa tak ambil nilai ni? Sebab nilai ni dapat dari setup alat yang kedua. Ni. Faham Kita kena ambil daripada setup yang pertama dulu. Faham saya. Thank you. Okay. And then pindah ke depan. Pindah ke depan C and D. Now you compare C and D. C and D maknanya ni D. So you compare dua ni. Tolak juga. Maknanya C and D. C baru ambil yang ni. Tak ambil yang ni dah. Ambil yang ni. Ni dengan ni. Ni dengan yang ni. Tolak dua tu. Maknanya 1.198 tolak dengan 1.1. So you dapat positif kan? Letak di kolom rise. Letak di kolom rise ni. 0.098. Dapat? Okay, now kita nak kira lah ni. Kita nak kira ni. Okay, ni macam tak ada lah Ni tak ada, kita nak kira ni. Kita nak kira ni. Kita nak kira. Jadi now kita tengok nilai ni je lah. Nilai rise, nilai rise ni, dan nilai fall. Macam tu. Jadi kita nak kira nilai ni, maknanya kita kena ambil daripada ni 94.115. Okey, tengok ni nilai ni. Nilai yang terdekat, nilai yang ni lah rise ni. Untuk A and B ni. Jadi dia positif. Bila dia positif, so 94.115, you tambah dengan ni. Kenapa tambah? Sebab dia rise. Faham tak semua? 94.115 tambah dengan 1.504, you dapat RS ini. 95 apa ni? 95
You dapat nilai ni. Berapa tu? 95.619. And then 95.619 ni, you guna nilai ni dengan nilai 4 sebelah dia. Maknanya kalau 4, ni kena tolak ni. Dapat apa? Ni tolak ni. Kena tolak lah. Kenapa tolak? Sebab dia 4, ni nilai ni dalam 4 ni. Nilai ni 4. Kena tolak. So you dapat ni lah. 93,839. You dapat 93,839. Okay. And then that 93,839, you kena tambah sebab dia rise. Ni bawah ni pula. You akan dapat berapa? 93.937. 93,937. Okay, dapatlah. Masing-masing dapat nilai tu. Itu kaedah rise and fall. Jadi you ada banyak session nanti. Ada banyak mungkin sampai 10 belas. Jadi you kena step by step follow dia punya next. D dengan E, E dengan F untuk dapatkan rise and fall. Okay? Jadi sini saya tunjukkan juga arithmetic check untuk semak reading booking betul ke tak. Macam inilah case dia. Alright. You jumlahkan backside ni, you dapat sini, you jumlahkan nilai foresight, jumlahkan straightforward saja. You compare dua ni. Maknanya you compare. Sama ada BS tolak FS pun boleh, FS tolak BS pun boleh. Tak ada isu. And then mesti jawapan dia sama dengan jumlah fall tolak dengan jumlah rise ataupun rise tolak fall. Dan sama dengan level yang pertama tolak level yang terakhir. Dan kes saya buat mesti dapat sama. Ni tolak ni, kalau dia dapat negatif, kita abaikan negatif. Yang penting kita nak tengok magnitude dia ni sama. Kalau tak sama, apa sebab apa punca dia? Apa dia punya implikasi dia ataupun apa tanda dia? Tanda dia setirong dengan booking you. Booking yang dia tak betul. Rise and fall kira salah ke apa, you tak akan dapat sama. Kalau tak sama, so better you check balik. Ini formula dia. Okey, saya ingat tak nak masuk ke SPC lah. Cukup untuk you selesaikan lab 1 you. Ada soalan? That is it. Oh. Kita sebenarnya, maknanya di luar sana, travelling antara non Tak dengar saya.
Alright. Baik, kita. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya ingat itulah you cuba lihat balik data tu daripada lab tu, masukkan di tempat yang betul, and then you tak payah buat arithmetic check lah untuk leveling tu. Untuk lab 1 tu. You letak situ and then cuba kira guna Rust and Fall tu. Okay, first and second, second to third, third to fourth, dapatkan Rust and Fall and then dapatkan dia punya apa nama jawapan dengan saya dah apa nama lab 1 tu. Jadi submission sebelum hari apa lab awak? Lab awak hari Selasa kan? EKB. Hari Isnin tu lah. Simple sangat tu. Simple sangat. So tak ada masalah sepatutnya. Ya, Abidah. Faham Abidah? Nampak je kepala tu faham tak Abidah? Boleh Oh, mic problem saya tak dengar suara you. Nurin Najla. Boleh sir. Okey Okey sir. Alright. Faris Hilman, okey ke? InsyaAllah okey sir. Alright. Jadi kita jumpa next week insyaAllah. Alright, thank you very much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam, sir. Salam. Thank you.